Okey, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Sanjeev Kumar dan nama ahli kumpulan saya adalah Linggir Syarau dan Harindran. Kita dari Methodist Boys School Sentul. Tajuk kita pada hari ini adalah bahan pencuci. Berikut merupakan bahan pencuci yang terdapat dalam negara kita, iaitu deterjen di belah kiri dan juga sabun biasa di belah kanan. Sabun merupakan garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Sabun dihasilkan daripada tindak balas penyuturan antara asid lemak dan alkali. Asid lemak ialah asid karboksilik yang berantai panjang. Sumber asid lemak dapat diperoleh daripada ester semula jadi dalam lemak haiwan atau minyak sayuran. Contohnya minyak kelapa sawit dan juga minyak zaitun. Formula AMP bagi sabun ialah RCOO Na+ atau RCOOK+. R ialah kumpulan alkil yang mengandungi sekurang-kurangnya 8 atom karbon. Namun begitu, kebiasaannya kumpulan alkil ini mengandungi 12 hingga 20 atom karbon. R boleh terdiri daripada hidrokarbon tepu dan tak tepu. Berikut merupakan formula kimia bagi sabun. Pertama sekali ialah natrium laurat. Berikut merupakan formulanya dan juga natrium palmitat. Raja 5.40 menunjukkan formula struktur natrium palmitat. Deterjen. Penghasilan deterjen bermula semasa Perang Dunia Kedua, hasil daripada kekurangan lemak haiwan dan minyak sayuran. Deterjen merupakan bahan pencuci yang bukan sabun. Deterjen juga ialah garam natrium bagi asid sulfonik. Terdapat dua jenis asid sulfonik yang digunakan, iaitu asid alkil sulfonik dan asid alkil benzena sulfonik. Ini merupakan formula bagi asid alkil sulfonik dan juga asid alkil benzena sulfonik. Seperti kita boleh tengok dalam formula struktur benzena, ikatan antara karbon merupakan ganda 2, merupakan ikatan ganda 2 dan itu merupakan formula struktur benzena yang diringkaskan. Raja di bawah pula menunjukkan formula struktur bagi natrium alkil sulfat dan juga natrium alkil benzena sulfonat. Okay. Sekarang kita akan lihat proses penyediaan sabun. Sabun disediakan daripada sumber semula jadi melalui hidrolisis minyak atau lemak dalam larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Tindak balas ini dinamakan saponifikasi, iaitu proses hidrolisis minyak atau lemak oleh alkali. Minyak atau lemak bertindak balas dengan alkali pekat untuk menghasilkan gliserol dan garam-garam asid lemak, iaitu sabun. Mari kita lihat persamaan AMP bagi tindak balas saponifikasi. Minyak dan lemak ialah ester semula jadi yang dinamakan triglycerida. Hidrolisis beralkali ke atas triglycerida akan menghasilkan gliserol dan sabun. Contohnya minyak atau lemak akan tambah dengan alkali 3 mol NaOH dan memberi hasil gliserol dan sabun seperti dilihat dalam raja tersebut. Mari kita lihat pula penyediaan deterjen. Deterjen biasanya dibuat daripada pecahan petroleum dan asid sulfurik H2SO4. Ia juga dihasilkan melalui dua proses, iaitu pensulfonan atau pensulfatan. Kedua ialah peneutralan. Pertamanya adalah penyediaan natrium alkil benzena sulfonat. Ia akan bertindak balas dengan H2SO4, iaitu asid sulfurik. Ia akan bertindak dengan asid sulfurik dan membentuk asid alkil benzena sulfonik dan juga air. Ion OH- dan H+ akan bergabung untuk membentuk molekul air, iaitu H2O. Seterusnya adalah proses peneutralan. Asid alkil benzena sulfonik akan dineutralkan oleh larutan natrium hidroksida NaOH untuk menghasilkan garam alkil benzena sulfonat, iaitu deterjen. Di sini juga ion H+ dan OH akan bergabung untuk membentuk molekul air, H2O. Ini adalah hasil dia, iaitu natrium alkil benzena sulfonat tambah dengan air. Seterusnya adalah penyediaan natrium alkil sulfat, iaitu pensulfonan dalam alkohol. Alkohol rantai panjang ditindakbalaskan dengan asid sulfurik pekat H2SO4 untuk membentuk asid alkil sulfonat. Itu sama seperti yang sebelum ini. Yang kedua juga merupakan proses peneutralan dalam pensulfonan alkohol, iaitu asid alkil sulfonat akan bertambah dengan NaOH, iaitu natrium hidroksida, dan membentuk natrium alkil sulfat tambah dengan air, molekul H2O.
Mari kita lihat tindakan pencucian sabun dan deterjen. Pada asasnya, tindakan pencucian sabun dan deterjen adalah sama. Sabun dan deterjen bertindak sebagai ejen pengemulsi kerana molekul sabun dan deterjen dapat larut di dalam minyak atau grease dan juga air. Apabila sabun atau deterjen dilarutkan dalam air, molekul sabun atau deterjen tercerai untuk membentuk ion natrium dan ion kalium. Mari kita lihat proses tersebut. Pertamanya, penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Dalam Raja 2 pula, sabun atau deterjen mengion dalam air dan menghasilkan anion sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. Anion tersebut adalah bercas negatif, iaitu dia boleh bergerak bebas. Bahagian hidrofobik anion, sabun atau anion deterjen larut di dalam air. Bahagian hidrofobik larut di dalam grease. Bahagian hidrofolik adalah bahagian yang boleh larut di dalam air. Manakala bahagian hidrofobik adalah bahagian yang tidak boleh larut di dalam air. Oleh itu, ia larut di dalam grease sahaja. Pergerakan air semasa gosokan dan penggoncakan menyebabkan grease tertanggal daripada permukaan air. Apabila mesin dihidupkan, proses gosokan dan penggoncakan akan menyebabkan grease ditinggalkan daripada permukaan air dan menyebabkannya datang ke permukaan air. Bahagian hidrofolik anion sabun dan anion deterjen mengelilingi grease, iaitu kita boleh sebut sebagai kekotoran dalam bahasa mudah. Grease terapung di dalam permukaan air. Grease berpecah kepada titisan kecil. Titisan kecil tidak bergabung semula pada permukaan kain kerana tolakan sesama cas pada bahagian hidrofluorik. So, seperti anda boleh lihat dalam Raja, cas-cas yang sama, iaitu cas negatif, akan bertolak satu sama lain dan menyebabkan grease tidak melekat satu sama lain sekali lagi. Titisan itu terampai di dalam air dan membentuk emulsi. Apabila dibilas dengan air, permukaan kain menjadi bersih kerana titisan grease itu tertinggal di dalam air. Oleh itu, pakaian kita boleh dibersihkan dengan mudah. So, ini adalah contoh persamaan bagi pengainan sabun dan deterjen di dalam air. So, pertamanya adalah sabun, air, anion sabun dan menghasilkan ion natrium. Ini adalah bahagian hidrofobik dan bahagian hidrofolik. Formula struktur anion sabun dan anion deterjen. Sekarang rakan saya Harindran akan menerangkan tentang perbandingan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Tajuk yang saya akan membentangkan adalah perbandingan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Air yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium disebut air liat. Ion sabun bergabung dengan ketayan-ketayan tersebut untuk membentuk garam yang tidak larut di dalam air. Ion stearat dan ion kalsium membentuk kalsium stearat, iaitu dalam keadaan garam yang tidak larut dalam keadaan terpejal yang disebut pekat. Yang seterusnya adalah ion stearat dan ion magnesium menghasilkan magnesium stearat dalam keadaan pekat. Anion deterjen pula bergabung dengan ketayan-ketayan tersebut untuk membentuk garam yang larut di dalam air. Oleh itu, berkesanan tindakan pencucian deterjen tidak dipengaruhi oleh air liat. Ini antara hubungannya adalah anion deterjen tambah ion kalsium membentuk garam kalsium, iaitu dalam keadaan yang garam iaitu larut dalam air. Seterusnya ada anion deterjen tambah ion magnesium yang membentuk garam magnesium. Jadual menunjukkan perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Dari aspek keberkesanan di dalam air lembut yang bermasuk air yang tidak mengandungi ion kalsium dan ion magnesium, sabun berkesan sebagai ejen pencuci dan deterjen pula berkesan sebagai ejen pencuci. Seterusnya adalah keberkesanan di dalam air liat, iaitu tadi yang air yang mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Sabun kurang berkesan kerana membentuk pekat, deterjen lebih berkesan kerana tidak membentuk pekat. Sabun kurang membentuk pekat sebab dia tidak melarut dalam air. Deterjen berkesan sebab dia larut dalam air. Keberkesanan di dalam air berasid. Air berasid iaitu air yang mengandungi ion hidrogen, iaitu sabun tidak berkesan kerana membentuk asid organik yang tidak larut.
deterjen berkesan kerana membentuk asid organik yang larut. Seterusnya adalah bahan tambah dalam deterjen. Bahan tersebut merupakan dalam deterjen yang menambahbaikkan proses dalam mencuci. Antaranya adalah enzim biologi yang menanggalkan kotoran seperti darah, susu dan gula. Contohnya amylase, protease, selulase dan lipase. Ejen pemutih menukar kotoran kepada bahan tanpa warna iaitu natrium perborat dan natrium hipoklorit. Seterusnya adalah pemutih optik iaitu menjadikan kain lebih putih dan lebih cerah iaitu berwarna pendaflau. Selain itu adalah pelembut air dan pembina iaitu meningkatkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air, natrium trifosfat. Seterusnya adalah ejen pengawal buih untuk mengawal pembuihan di dalam deterjen. Ini bermaksud mengurangkan ketegangan permukaan air supaya dia mudah basah air. Yang ini adalah alkyl monoetanol amida iaitu seterusnya adalah ejen anti-enapan iaitu menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen daripada melekat semula. Yang ini contohnya adalah natrium carboxyletil selulosa. Seterusnya adalah bahan pewangi iaitu menambahkan kewangian deterjen dan fabrik. Contohnya adalah merlot dan lavender. Air sekali adalah ejen pengeringan iaitu memastikan serbuk deterjen sentiasa kering di dalam bekas. Dan contohnya adalah natrium sulfate dan natrium silikat. Itu saja daripada persembahan kami. Okey, itu saja daripada kami. Harap rakan-rakan di luar sana dapat memahami pembentangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.